Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi insyaallah akan menyambung pengajian kitab Bahjah Mardiyah, yang mana tahun lepas kita memulai kitab Bahjah Mardiyah. Kitab Bahjah Mardiyah ni duduk dalam kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian di belakang di belakang kitab Munyatul Musalli ada kitab lain namanya Bahjah Mardiyah karangan Syekh Daud Al-Fatani juga, tetapi pencetak kedua-dua kitab tu dia dicetak sekali. Sebab Bahjah Mardiyah ni dia tak panjang mana, dalam lebih kurang 5 muka surat. Jadi kitab Bahjah Mardiyah ni membicarakan berkaitan dengan muwafiq dan masbuk. Jadi tahun lepasnya saya sempat baca sampai ke muka surat 40. Kalau pakai hak Jawi Syekh Daud Al-Fatani muka surat 40. Kalau hak Rumi surat berapa dia Rumi? Surat 17. Hak Rumi Munyatul Musalli, bukan Rumi tu. Bukan. Hak Rumi Munyatul Musalli tak ada. 167. Man nama fi tasyahudin aw ikhtala, situ. Tu. Betul tak 167? Hak mana? Mari tengok masuk. Pihak masjid ada protestik kedok dah tahulah. Bukan hak Jawi, hak Rumi. Ayo tengok masuk. Mari tengok. Kalau hak Jawi surat 40, kalau Rumi muka surat 164. Hak Jawi surat 40 tu bagi atas sekali. Kalau Rumi muka surat 164 bagi yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian kata Nazim. Nazim ni tuan punya syair, Syekh Azizi. Man nama fi tasyahudin aw ikhtala alaihi takbirul imami man dabat. Itu syair. Syair ni syair bahar jas. Mustaf'ilun. Man nama fi tasyahudin aw ikhtala alaihi takbirul imami man dabat. Terjemahan dianya, kata syarahnya, yakni syarah yang mensyarah, yang menghuraikan, Syekh Muhammad bin Saleh. Inilah bait man nama fi tasyahudin ni masuk Nazim radhiyallahu anhu Syekh Azizi pada menyebut masalah-masalah yang khilaf di antara ulama mutaakhirin. Ini sebagai permulaan kita baca kitab.
kemudian kena undur balik lah. Yang mana dalam Bahjah Mardiyah ni Syekh Daud menterjemahkan akan syair yang disusun oleh Syekh Azizi, kemudian yang mensyarahkan, yang menghuraikan syair ni adalah Syekh Muhammad Saleh yang mensyarahkan. Kemudian Syekh Daud Al-Fatani menterjemahkan. Jadi hak matan syair ni daripada permulaan kitab Bahjah Mardiyah, in syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkan ikhtufir. Itu syair yang pertama. Yang kedua, man fi qira'atin aw li'adzibati, man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakahal qarawaman lahanasi. Man fi qira'ati li'ajzihi bati aw syakkun hal qarawaman lahanasi. Wadif muwafiqan li sunnati adal wa man li saktatin tizaruhu hasan. Jadi bait ni membicarakan 5 masalah yang sepakat di kalangan ulama mutakhirin, sepakat di sisi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli. 5 masalah ini adalah makmum yang muwafiq, yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Yang saya baca tadinya itu pergi kepada masalah-masalah yang berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, sama ada muwafiq ataupun bukan muwafiq. Kemudian dalam syarah, dalam huraian tu didatangkan apa dia takrifan muwafiq. Tapi masbuk belum lagi dibicarakan. Masbuk belum lagi dibicarakan. Masih lagi membicarakan makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq ni makmum yang sempat masa satu Fatihah yang pertengahan, dalam berdiri sebelum imam rakaat, itu makmum muwafiq. Dia muwafiq ni asal dari segi bahasa Arab yang bersama. Wafaqa yuwafiqu fahuwa muwafiqun, yang bersama, itu isim fa'il. Masbuk pula isim maf'ul. Masbuk sabaqa yasbuku sabqan fahuwa sabiqun wa zaka masbukun. Jadi muwafiq ni yang bersama, masbuk ni yang ketinggalan. Itu kalau kita bahasa Arab. Tapi kita bukan nak muwafiq yang bersama, masbuk yang ketinggalan. Muwafiq makmum, kalau kat pertama bermula daripada makmum takbir ihram. Kalau kat kedua, ketiga, keempat bermula daripada makmum tu tegak berdiri sampai imam rakaat. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan, maka makmum dipanggil masbuk. Sama ada makmum ni sempat membaca Fatihah atau tidak sempat membaca Fatihah, itu bicara lain, itu bicara masalah pula. Sekarang yang pertama, makmum muwafiq ni takrif dia apa? Makmum masbuk takrif dia apa? Kemudian makmum muwafiq hukumnya macam mana? Makmum masbuk hukumnya macam mana? Kalau muwafiq ni pula dia berlaku beberapa masalah. Makmum masbuk berlaku beberapa masalah. Ini dia ada beberapa peringkat. Yang mana kita berjemaah ni fadilahnya 27. Tu kita maklumlah, berjemaah fadilahnya 27. Jadi untuk sah berjemaah ni pula dia ada dalam kitab kita, dalam kitab Wisyah contohnya, untuk sah berjemaah ada 12 syarat. Kita belajar bab suci daripada hadas, suci daripada najis contohnya. Itu syarat untuk sah semayang. Syarat untuk sah semayang. Syarat untuk sah berjemaah dia ada 12 syarat lain pula.
Dia kena belajar molek pula hak berkaitan dengan syarat untuk sah berjemaah. Hak fadilahnya 27. Bayangkan. Bukan fadilahnya ganda, sekali ganda, bukan 3 kali ganda, bukan. 27 fadilah bagi mereka yang solat berjemaah. Jadi nak dapat fadilah besar ni, kalau kita kata kok nak dapat gaji besar, ilmu kena besar jugalah. Ilmu kena besar juga sebab nak dapat gaji besar ni. Jadi untuk dapat fadilah berjemaah, dia kena belajar pula syarat untuk sah berjemaah. Kalau berjemaah tidak melengkapkan syarat untuk sah berjemaah, batal sembahyang. Bukan kata kamu tidak menepati syarat berjemaah, maka kamu tak dapat fadilat 27. Kamu hanya dapat pahala solat sebagaimana solat seorang diri. Tu balik modal baru kita panggil. Oleh kerana tidak melengkapkan syarat berjemaah, kamu tak dapat fadilat 27. Kamu hanya boleh pahala seperti sembahyang seorang diri. Okey je. Tidak melengkapkan syarat untuk sah berjemaah, bukan tak dapat fadilat berjemaah, tak sah sembahyang. Hak pahala sembahyang seorang diri pun tidak ada. Ni hak nak dapat fadilat berjemaah ni, kena belajarlah. Dia antara pembicaraan berkaitan dengan syarat untuk berjemaah ni, kena reti, kena pandai. Makmum ni mengikuti imam. Kita semai seorang ni kita tak terikat. Kita semai seorang diri, kita tak terikat. Adapun kita menjadi makmum. Makmum ni yang mengikuti imam. Dia makmum ni bahasa Arab, tapi jadi bahasa Malaysia lah. Makmum ni yang mengikuti imam. Apabila makmum ni mengikuti, dia ada peraturan pula. Dia ada peraturan untuk mengikuti. Jadi makmum ni yang mengikuti imam, ada makmum muafiq. Hukumnya hukum sebagai makmum muafiq. Ada makmum yang mengikuti imam ni makmum masbuk. Hukumnya sebagai orang masbuk. Hukum antara muafiq dengan masbuk cukup berbeza. Dia punya takrif muafiq, takrif masbuk, dia berbeza, hukum pun berbeza. Kalau kita tidak kenal takrif makmum muafiq, kita tidak kenal takrif makmum masbuk, kita nak hukum sebagai apa? Kita nak buat hukum sebagai makmum muafiq, kena kenal dahulu siapa makmum muafiq. Kita nak buat hukum sebagaimana makmum masbuk, kita kena kenal makmum masbuk tu macam mana. Kalaulah keadaan sebenarnya kitanya muafiq, kita buat hukum seperti makmum masbuk, bawa pada batal sembahyang. Sebenarnya kita ni makmum masbuk, kita buat sebagaimana makmum muafiq, batal sembahyang. Jadi yang pertama, dia punya takrif, dipanggil definisi. Yang kedua hukum. Yang tiga barulah pergi pada masalah-masalah. Ni saya sebut secara kasar lah. Yang mana takrif makmum muafiq yang terdahulunya, makmum yang dapat masa satu Fatihah pertengahan sebelum imam rokok, dapat masa. Yang mana dalam kebanyakan kelas, apabila sama-sama pakat baca Fatihah untuk dapat qada masa satu Fatihah yang pertengahan, qada masa satu Fatihah pertengahan, kita ni ada Fatihah laju cepat, kita ada Fatihah anjur lambat, kita ada Fatihah yang pertengahan. Laju sangat pun tidak, lambat sangat pun tidak, pertengahan. Jadi biasanya kalau pakat baca dalam lingkungan masa 25 saat, itu masa satu Fatihah pertengahan. Selepas ada Allahu Akbar sampai imam rakaat, kita dapat masa 25 saat. Muafiqlah kita. Sempat baca, tak sempat baca, itu pergi pada masalah.
Dia dahulu sudah datangkan 5 masalah muafiq yang dimaafkan, ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tapi saya nak ambil satu masalah yang lebih mudah kita nak kenal makmum muafiq. Tu imam takbiratul ihram. Kita buat cerita semayang bacaan kuat lah. Semayang fardu subuh pagi tadi, Zuhur payah nak cerita sebab imam baca perlahan. Kita pergi pada nak kenal definisi makmum muafiq. Kita pergi pada tu imam bacaan kuat subuh contohnya. Tu imam pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Masa berjalan, tu imam membaca doa iftitah, kita makmum membaca doa iftitah. Tu imam pun selesai membaca doa iftitah. Masa yang digunakan untuk membaca doa iftitah sama lebih kurang dengan masa satu Fatihah. Lebih kurang ya? Kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, kemudian kita sambung dengan wajah tu wajah lilladzi sampai ke wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah yang kita biasa baca. Walaupun doa iftitah ni banyak bacaan doa iftitah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu bacaan. Bukan kita baca Allahu Akbar kabira tersambung dengan wajah tu wajah lilladzi, itu hadis lain-lain. Cuma kita biasanya 2 doa iftitah tu kita baca sekali. Daripada Allahu Akbar kabira sampai ke wa ana minal muslimin, masa yang digunakan untuk doa iftitah tadi dia lebih kurang sama dengan masa satu Fatihah. Tu imam pun selesai baca doa iftitah, makmum pun selesai baca doa iftitah, tu imam pun baca Fatihah kuat. Kita nak berhenti masa sekejap. Tu imam bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah kuat, kita berhenti masa sekejap. Bukan boleh berhenti masa ni. Kalau boleh berhenti masa, dah matilah kitanya. Kita buat masalah, kita berhenti sekejap masa. Ketika tu imam baca Fatihah kuat tu, kita takbir tadi, dengan tu imam baca Fatihah kuat tu, kita dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat lagi masa? Baca belum ni, masa dapat ke tak lagi? Masa sudah dapat, muafiq dah lah. Tapi masa tu kita baca doa iftitah. Tapi dapat tak masa? Rokok tu imam lambat lagi, yang ketika masanya daripada takbir makmum sampai imam rokok, dapat tak masa satu Fatihah? Dapat masa satu Fatihah, muafiq. Sekarang ni lambat lagi imam nak rokok, dapat dah masa, muafiq dah kitanya. Saya sebut tadi kan, masa untuk baca doa iftitah tu menyamai dengan masa satu Fatihah pertengahan. Jadi ketika imam memulai baca Fatihah kuat tu, makmum yang takbir mengiringi takbir tiranti imam, sebab dia duduk di saf yang pertama ni, mari awal ni. Tu imam takbir, makmum ni terus takbiratul ihram, sama-sama baca doa iftitah. Selesai, tu imam pun baca Fatihah kuat. Daripada makmum takbir tadi sampai imam baca Fatihah kuat, dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat, muafiq dah makmum ni. Itu je. Dia tak baca lagi, dapat tak masa, bukan dah baca ke belum, bukan. Ni tahun lepas pun saya duduk tekan dah masalah ni. Sebab ada orang belajar muafiq sempat baca, dan baca kalau cakap Terengganu. Masbuk tak sempat baca, tak dan baca. Tu susah tu. Tu saka saya panggil tahun lepas. Saka ni payah. Kena pergi apa? Papah. Kena cari tu bomoh papah dulu, payah. Muafiq bukan dang baca, dang masa satu Fatihah. Baca ke tidak tak kira, tapi dang je masa, sempat masa, dapat masa, muafiq. Itu je. Mudah sangat-sangat. Tapi dia apa ni? Dia dengan hak dia belajar tak risalah tu. Dia payah. Mudah je. Dapat masa tu Fatihah, muafiq. Kan tak baca lagi kan? Memang tak baca lagi. Tu imam pun tak baca lagi. Tu imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Tu imam pun baca Fatihah kuat. Tu dah cerita dah lah. Memang muafiq dah dapat masa.
Di antara masalah yang bicara terdahulu. Tiba-tiba imam selesai baca Fatihah, dia lupa nak baca surah, dia rokok. Dia rokok. Sekarang ni makmum ni muafiq. Sebab daripada takbir makmum sampai imam rokok bukan masa satu Fatihah, masa dua Fatihah pun sempat. Dah muafiq, double muafiq. Tak ada double muafiq ni. Dah dua kali muafiq dah lah. Masa yang pertama tu masing-masing baca dalam titah, muafiq dah. Masa tu imam baca Fatihah kuat, dapat tak masa tu Fatihah? Pening kalau tak boleh nak jawab. Ketika tu imam baca Fatihah kuat, yang makmum duk dengar bacaan Fatihah tu imam kuat tu, dapat tak masa satu Fatihah? Dapat kedok Ketika tu imam baca Fatihah kuat tu, makmum ni dapat tak masa satu Fatihah? Dapat ke tidak? Tu kena pergi berobat dulu lah. Memanglah dapat masa. Jadi dua kali dah masa Fatihah. Baca memang tak lagi. Sebab makmum akan membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Olah makmum membaca Fatihah, tiba-tiba imam dilupa nak membaca surah, dia pun rokok. Makmum ni dapat tak masa tu Fatihah? Memang dapat, muafiq. Tapi tak sempat baca, memanglah tak sempat baca. Sempat tak sempat baca itu bukan takrif dia, bukan definisi. Simple saja takrif dia. Bila dapat masa, muafiq. Bila muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tu imam tak tanggung. Tu imam tanggung, masbuk. Muafiq imam tak tanggung. Imam rokok dah ni, wajib kena baca Fatihah. Baru nak bismillah ni, jauh terpisah nanti. Dimaafkan ketinggalan dengan imam 3 rukun panjang. Nanti kita bicara tu. Dah bicara lepas dah ni 3 rukun panjang ni. Dah rokok ni. Rokok macam mana? Muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah sendiri. Bukan tanpa membaca Fatihah, tanpa menyudahkan bacaan Fatihah. Tinggal satu ayat lagi, dirokok tanpa menyudahkan, batal sembahyang. Ini sama telah muafiq. Yang tidak membaca Fatihah langsung, batal sembahyang. Jadi tak sempat baca, tapi dia sempat masa. Muafiq sempat masa satu Fatihah, masbuk tak sempat masa. Itu sahaja. Ini kena ambil molek ni. Ini saya pernah cerita semualah kalau bicara muafiq masbuk ni. Hari Jumaat, ramai mana makmum hari Jumaat? Kalau kita bandar ni 1000 lah. Kalau bandar ni 1000 lah ahli Jumaat. Tu imam terlupa membaca surah. Habis baca Fatihah tu imam pun rokok. Masa dapat ke tak? Masa memang dapat lah. Ketika tu imam baca Fatihah kuat tadi tu, makmum perhati dengar, masa dapat, muafiq. Tiba-tiba imam selesai membaca Fatihah, Allahu Akbar, dia rokok. Dia lupa nak baca surah. Manusia tak lepas daripada lupa dan lalai. Makmum hak kata Jumaat 1000 ni, semuanya buat hukum sebagai makmum masbuk, rokok tanpa membaca Fatihah. Sebab apa? Tak dang baca, tak sempat baca, masbuk dah, dia kata. Ni pening-pening ni. Memang tak sempat baca, tapi sempat masa. Bila sempat masa, muafiq. Tapi tak sempat baca, tu masalah. Macam mana makmum muafiq yang sempat masa Fatihah, tiba tak sempat baca, tetap wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tapi imam rokok, imam iktidal dah ni, ketinggalan, nanti dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Itu je. Tapi satu masjid Jumaat, semuanya rokok tanpa membaca Fatihah, buat hukum sebagai makmum masbuk, walaha ianya makmum muafiq, maka tidak sah sembahyang. Pada simple saja. Muafiq sempat masa,
masbuk tak sempat masa. Tu masa bagi muafiq masbuk. Hak masa kuliah kita ni kuliah ni ada masa kau. Masa kuliah kita ni tahun-tahun lepas lah, dalam lebih kurang 40-45 minit. Gitulah. Kemudian hak giliran saya 2 kali. Kami dengan Selasa 2 kali. Sambung baca kitab ni lah. Ambil dalam lingkungan 40-45 minit lah. Tapi bagi orang yang masa sempat sebahagian, tak ada masalah. Sebab sekarang ni semuanya ada dalam FB belaka. Orang ni kadang-kadang dia tengok FB je. Sebab apa? Dia sibuk dengan kerja. Itu nak ketambuh je sekarang ni, mudah je. Tak sempat kita berada menjadi ilmu, kita belajar secara kemudahan sekarang, ada sekarang ni. Jadi saya ambil masa tu kurang dalam 40 minit lah. Tinggi-tinggi 45 minit. Kalau tak sempat juga habis tahun ni, kitab Bahjah Mardiah ni tahun depan pula kalau dipanjangkan umur. Gitu je lah. Macam mana? Macam mana? Dia sekarang ni apabila makmum ni muafiq, bukan kata afdal kena habiskan dulu, wajib kena selesai bacaan Fatihah. Okey. Kena ikut je imam. Ikut imam? Kena ikut imam rukun juga. Mana kita tak sempat baca Fatihah. Tak. Pasal kaedah kata dia punya masak ni. Macam mana tak faham tu. Betul. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi makmum langsung tidak membaca Fatihah. Pada ada itu mazhab Hanafi. Kena faham molek. Mazhab Hanafi makmum langsung tidak membaca Fatihah. Kalau kata 4 rakaat duduk diri je. Walaupun tu imam bacaan perlahan, zuhur asar. Sekalipun makmum tidak ada bacaan Fatihah, makmum diam sahaja. Itu mazhab Hanafi. Tak ada batal lah mazhab Hanafi. Dia tak baca, makmum tak baca Fatihah. Kita mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Fatihah sendiri, melainkan makmum masbuk, Fatihah ditanggung oleh imam. Adapun mazhab Hanafi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa qira'atul imam qira'atullah. Baca imam bacaan kepada makmum. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bacaan imam menjadi bacaan kepada makmum ditanggung kepada makmum masbuk, bukan makmum muafiq. Makmum muafiq dalam mazhab Syafi'i dipakai hadis la salata. Apa dia? Saya lupa hadis tu. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca ummil kitab, iaitu Fatihah. Jadi ada hadis Nabi mengatakan bacaan untuk imam ialah bacaan bagi makmum. Ada hadis sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa jangan kamu membaca melainkan Fatihah sahaja. Surah jangan baca. Itu satu hadis. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bacaan imam menjadi bacaan makmum bagi makmum masbuk. Hak makmum wajib kena baca sendiri, makmum muafiq. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, tidak ada muafiq masbuk. Makmum tidak membaca Fatihah. Gitu. Ada. Kena pasti itu dulu. Kita cerita ni mazhab Syafi'i. Makmum muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah sendiri. Makmum masbuk barulah bacaan imam menjadi bacaan pada makmum. Bacaan imam, tu imam menanggung bacaan Fatihah makmum masbuk. Imam rakaat, makmum rakaat.
Makmum tidak ada bacaan Fatihah. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dengan Hambali, kalau tu imam baca perlahan, makmum wajib baca Fatihah sendiri. Kalau tu imam baca Fatihah kuat, makmum tak payah baca Fatihah. Itu mazhab Maliki dengan Hambali. Kalau macam Zuhur Asar ni, makmum kena baca Fatihah sendiri. Macam subuh maghrib isyak, tu imam baca kuat Fatihah, makmum tidak ada bacaan Fatihah. Tu Maliki, Hambali. Mazhab Hanafi, tu imam baca kuat ke, tu imam baca perlahan ke, makmum tak ada bacaan Fatihah. Kena faham situ. Imam rakak-rakak lah, buat apa lagi? Kita bermazhab Syafi'i. Bila makmum tu muafiq, kita baca Fatihah kan? Kita baca Fatihah. Kita tak baca Fatihah, duduk diam gitu je. Kita baca Fatihah. Tu imam baca Fatihah kuat subuh, kita baca Fatihah. Tu imam baca perlahan zuhur, kita baca Fatihah dan kita baca surah. Tapi kalau subuh, kita baca Fatihah, surah kita tak baca. Tapi tu imam baca tak Fatihah kuat, tu imam baca. Kenapa kita baca Fatihah juga? Sebab kita muafiq, kita mazhab Syafi'i. Di situ. Jadi apabila kita ni makmum muafiq mazhab Syafi'i, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Kalau Jumaat tadi tu yang makmum semuanya rokok belaka, makna makmum ni dia tak jahil, muafiq masbuk mazhab Syafi'i. Lepas tu macam mana Jumaat dia pakai mazhab Hanafi lah, kisah lah. Tapi kalau ikut hak pekor mazhab Syafi'i tidak sah lah, sebab dia muafiq. Sebab tu imam baca Fatihah kuat Jumaat, masa sudah berjalan, dapat masa muafiq, tetapi imam terlupa nak membaca surah. Tu imam terlupa nak membaca surah. Maka makmum tadi wajib membaca Fatihah. Itu dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang tu. Sebab apa? Sebab wajib makmum muafiq menyodorkan bacaan Fatihah sebelum rukun. Kemudian masbuk, makmum yang tak dapat masa satu Fatihah. Ini dia akan bicara nanti di hadapan hak masbuk. Contoh masbuk. Depan kita ni comel. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Kalau muafiq masbuk rakaat pertama saja, itu memang salah awal-awal. Ingat baik ni, muafiq masbuk ni buku sekolah darjah 5 sahaja. Saya lupa nak bawa fotostatik buku sekolah. Darjah 5 sahaja. Bukan tingkatan 5, darjah 5. Kalau kita muafiq masbuk tak reti ke, tak lulus darjah 5 lah kitanya. Dulu lah naik tingkatan tu, bila naik tingkatan lompat kot mana? Tak darjah 5 sahaja muafiq masbuk ni. Darjah 5. Bukan ilmu sekolah menengah, bukan. Ilmu sekolah rendah sahaja. Ilmu sekolah rendah sahaja. Jauh 5. Dia bicara bab muafiq dan masbuk. Jadi muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Ini saya contoh dahulu. Tadi saya baca tadi, saya sambung balik insya-Allah untuk hari Selasa ni. Orang uzur. Dia uzur, dia sakit lutut, sakit pinggang ke, dia adalah uzur dia. Selepas dia tasyahud awal, tu imam, makmum cergah lain semuanya tegak lah. Baca 2-3 ayat dah Fatihah. Dia terkiar, tegaklah dianya. Tapi lambat lah. Dulu ada kita di Masjid Ladang ni. Tapi lama tak nampak. Dia diuji dengan kena angin. Kena angin, mana nampaklah terkiar-kiar tu, tapi boleh berdiri, boleh solat berdiri. Tapi nak bangun kat ketika keempat tu lambat. Dia lambat. Duduk tepi daripada orang. Sebab apa nak bangun tu, jadi duduk tengah mungkin ganggu orang, duduk tepi. Tapi dia lambat tegak, kat 3 ke 4. Jadi apabila dia tegak, imam sudah 2-3 ayat Fatihah baru dia tegak. Daripada tegak makmum tadi sampai imam rukuk, dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapatlah, masbuk dianya. Dia bacalah Fatihah setakat yang disempat baca, 2 ayat ke 3 ayat ke. Imam rokok, wajib rokok serta-merta. Rakaat mana? Rakaat ketiga.
Orang keempat pun sama juga. Lepas turun ke bawah, sesat, sujud yang kedua, akad ketiga, naik akad keempat. Orang lain tegak lama dah. Baca 2-3 ayat Fatihah dah. Makmum tadi ni baru boleh tegak. Lambat dia sebab dia uzur. Tegak dia, sekejap imam pun rokok. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Masbuk. Baca setakat sempat dibaca. 2 ayat ke 3 ayat ke, baca setakat tu saja. Imam rokok, wajib rokok semata. Imam tanggung baki Fatihah. Itu masbuk contoh. Mana? Itu je lah. Nak nampak muafiq masbuk. Kita ulang balik ni. Hak tahun lepas. Tapi hak tahun lepas ni pun ada dalam FB. Dalam FB, hak FB saya lah. Admin dihimpun. Hak tahun lepas dihimpun, dia masuk. Hak tahun lepas hak 8 kali tu. Sebab kita ni sepatut sambung dah ni. Tapi tak apalah, kita undur balik untuk takrifan muafiq dan masbuk. Kemudian muafiq tadi didatangkan dahulunya 5 masalah. Dia muafiq tapi dia tidak dapat menyelesaikan baca Fatihah. Didatangkan 5 masalah. Yang pertama, muafiq yang gagap. Muafiq yang gagap. Dia nak bukan waswah ni, waswah lain cerita. Gagap. Ada orang gagap. Dia baca Fatihah ada. Dia terpaksa kena wasal. Dia kena wasal. Wasal 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat boleh lah. Habis napasnya. Dia bila berhenti je, dia nak sambung balik. Dia cakap pun gagap. Dia baca, bila dia boleh je baca, dia boleh. Jadi dia tak boleh berhenti. Dia wasal lah, dia sambung. Tapi wasal 2 ayat boleh. Kita bukan qori yang sampai ke satu napas sampai ke waladhdallin. Tak tengok. Tak syarat. Daripada bismillah waladhdallin senapah. Tu qori tu. Kalau kita ni setakat 2 ayat. 2 ayat pun dia berhenti je, dia nak mula balik dia je. Dia gagap. Imam rokok baru 2-3 ayat dia baca. Dapat dah masa? Memang dia dapat. Dapat dah habiskan? Tak dapat. Sebab dia bermasalah, gagap. Wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Maaf ketinggalan 3 rukun yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua ni pula, imam rokok dia syok. Baca ke dok Fatihah tadi? Ataupun syok satu. Imam rokok, Allah, Fatihah tak baca, tak ingat. Ada masalah. Yang pertama, makmum yang gagap. Yang kedua, imam rokok dia syok. Baca ataupun tidak. Ketika imam baca Fatihah kuat tu, dah baca lagi lah. Ketika selesai imam baca Fatihah, kita bacalah Fatihah. Tapi contoh ni boleh berlaku kadang-kadang. Imam baca surah sejadah pagi Jumaat, dia lama baru dia selesai baca sejadah. Kita ni mari duduk syok. Tadi sebelum tu sejadah tadi baca tak Fatihah, contoh. Bila syok baca tak baca, hukum fiqhnya tak baca. Tapi imam rokok dah. Jadi muafiq yang syok. Muafiq tak dia? Tak muafiq apa lagi? Imam baca sejadah sudah dahnya. Berapa 10 kali muafiq berapa kali dah. Pagi Jumaat, pagi esok lah imam baca surah sejadah. Imam rokok dia syok, baca ke tak baca? Dia muafiq ke masbuk? Kalau tanya dah tu 10 kali 10 kali muafiq dah. Dia syok, hukumnya tak baca, dia wajib kena baca. Ataupun imam rokok, Allah memang sahih tak baca. Masa dia dapat, masa dapat sangatlah, tapi dia lupa nak baca Fatihah. Dia wajib kena baca sebab dia muafiq dapat masa. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Yang keempatnya, dia baca doa iftitah. Sekarang dia sembahyang dengan kawan dia. Kawan dia takbir, dia pun takbir. Kita musafir ni, kita kawan kita duduk imam, nampak dia lebah sikit. Kita ni lobby sikit. Lebah dengan lobby, mana? Lebah ni baik, lobby ni nakal, gitulah. So dia duduk imam. Dia pun takbir, kita pun takbir. Kita baca doa iftitah lah kan pertama kan. Baca sampai ke wa'anam muslimin, kita bismillahirrahmanirrahim. Kawan kita rokok dah.
Dia ni tak baca dak titah dia ni. Dia tengah baca Fatihah. Sekarang daripada takbir kita sampai ke kawan kita rokok, dapat dak masa satu Fatihah? Dapat, tapi masa tu kita gunakan untuk baca doa iftitah. Maka kita muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Itu masalah yang keempat. Masalah kelimanya masa Jumaat tu. Kita bercadang untuk membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Tiba-tiba tu imam lupa nak membaca surah. Ataupun tu imam baca surah wal asri. Tu imam baca surah inna a'tayna. Tu imam baca surah qul huwallah. Pendek dia baca pula cepat pula. Baca laju pula. Kita baru baca doa ayat Fatihah dia rokok dah. Kita muafiq sebab dapat masa. Wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Muafiq yang ada 5 masalah. Muafiq yang gagap, muafiq yang syok Fatihah baca ataupun tidak, muafiq yang lupa untuk membaca Fatihah, muafiq yang menggunakan masa untuk baca doa kita, muafiq yang tu imam lupa membaca surah. Yang mana muafiq ni bercadang untuk membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Bila imam lupa membaca surah ataupun imam baca surah pendek, maka makmum muafiq ni wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Mana 3 rukun panjang? Rakaat, sujud yang pertama, rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua, rukun panjang yang ketiga. Iktidal panggil rukun pendek, duduk ada sujud dia panggil rukun pendek. Makna apa? Dia maafkan ketinggalan 5 rukun kalau capung pendek. Tapi dia panggil kita dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rakaat, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Dia gitu. Mana sebelum imam bangkit di sujud kedua, makmum muafiq ni kena selesai dah bacaan Fatihah. Dia pun rakaat, dia pun iktidal, kejar balik tu imam tu. Tu imam lepas sujud kedua, tu imam pun bangkit pada rakaat kedua. Hak makmum ni rakaat, iktidal, sujud. Makmum ni pula lambat pula nak turun ke atas, sakit lutut contohnya. Jadi ketika dia bangkit rakaat kedua tu, imam sudah dah baca Fatihah kuat. Imam baca qul huwallah di rakaat kedua tu surah. Dia pun tegak rakaat kedua, berbetulan tu imam baca qul huwallah. Selesai baca qul imam rakaat. Makmum rakaat kedua tadi ni tegak sampai merokok. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapatlah sebab dia baca surah pendek. Masbuk makmum ni. Imam rakaat, rakaat pertama muafiq, rakaat kedua jadi masbuk. Tu contoh. Tiba-tiba imam sujud kedua selesai dah. Dia tak habis lagi baca Fatihah. Dia nak bangkit kepada berdiri ke contohnya. Maka makmum ni wajib kena ikut tu imam. Rakaat tu makmum tidak ada. Ataupun makmum niat ufarakah. Gitu jelah. Dah sebab imam sudah nak pergi pada berdiri dah ni. Dia masih lagi belum habis bacaan Fatihah. Apa ni? Sudah melebihi 3 rukun yang panjang. Maka makmum ni wajib buat keputusan segera. Sama dia ikut imam ataupun niat ufarakah. Ikut imam dengan mana apa? Ikut imam kepada bidikan kedua. Dengan bahawa makmum tu tak ada walaupun 1 rakaat. Lepas tu imam salam kena tambah 1 rakaat. Kalau 3 rukun panjang pun tak selesai juga. Tapi ghalibnya ni ghalib. Kalau betul-betul kita ni belum membaca Fatihah, contohnya kita muafiq memang betul-betul lupa nak membaca Fatihah, imam rakaat Allah Fatihah tak baca, kita pun baru mula bismillah. Biasanya ketika imam duduk atau sujud, kita boleh selesai dah baca Fatihah. Ada normal gitulah. Imam duduk atau sujud, kita selesai baca Fatihah, kita pun rakaat, kita pun iktidal, kita kejar balik tu imam. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Bagi muafiq yang ada masalah, 5 masalah yang dimaafkan 3 rukun panjang. Gagap, syok Fatihah baca ataupun tidak, lupa akan bacaan Fatihah, menggunakan masa untuk baca doa iftitah. Yang kelimanya, makmum ni menunggu untuk membaca Fatihah. Selepas imam selesai membaca Fatihah, tiba-tiba imam lupa membaca surah ataupun imam membaca surah yang pendek. 5 masalah ini tidak ada khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar. Muafiq yang keuzuran, yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau kita baca tadi ni pergi kepada masalah yang khilaf di antara ulama mutakhirin, antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Dan disebut pada bait ini 2 masalah. Bait tadilah saya baca, man nama fi tasyahudin aw ikhtalat
alaihi takbirul imam mimman dhabat. Dalam bait ni ada dua masalah. Pertama, seseorang yang sembahyang ia serta imam ketiduran di dalam tasyahud awal. Ni macam mana pula masalah? Jadi makmum ni tidur dalam tasyahud awal. Sedar imam rakaat kat ketiga dah. Contoh, dia pun bangun. Khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Pandangan muktamad Syekh Ibnu Hajar masbuk. Dah tak dapat masa kan? Dia bukan sengaja lambat bangun. Tasyahud awal ni dia tertidur. Jadi dia bangun, imam sudah rakaat, hampir rakaat tapi imam sudah rakaat. Pandangan Syekh Ibnu Hajar masbuk, rakaat segera. Pandangan Syekh Ramli dah. Walaupun tak dapat masa, dihukumkan seperti muafiq. Wajib menjudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ada khilaf. Khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar. Jadi kita untuk minggu ni yang minggu pertama ni, mana ulang balik tahun lepas. Kemudian saya akan sambung baca insya-Allah hari Selasa ni. Pertamanya, seseorang yang sembahyang serta imamnya ketiduran di dalam tasyahud awal padahal tetap dua punggungnya pada tempat duduknya. Bila dua papan punggung tetap di tempat duduk, maka wuduknya tak batal. Bila wuduknya tak batal, solatnya tak batal. Sebab tidur tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Tidur dia berkait dengan wuduk. Kalau tidur punggung tak rapat, macam tasyahud akhir, sebelah punggung atas latar, sebelah punggung tu atas udara, maka tidur tu bukan membatalkan sembahyang. Tidur tu membatalkan wuduk. Batal wuduk itulah yang membatalkan sembahyang. Bila tidur tasyahud awal, dua papan punggung rapat, tidur tu tidak membatalkan wuduk, maka tidak membatalkan sembahyang. Sebab kalau tanya orang kita, adakah tidur membatalkan sembahyang itu bertidur? Terkia-kia nak jawab. Kalau tanya betul-betul lah, tidur ni batal tak sembahyang? Tidur dalam sembahyang batal ke tidur? Belajar kita jawab pun tak pandai. Dia tidak ada dalam perkara membatalkan sembahyang tidur, tapi tidur dia berkait dengan wuduk. Kalau wuduk tu tak batal, sembahyang tak batal. Kalau wuduk tu batal sebab dia tidur dalam keadaan tasyahud akhir, tawarruk tu kan. Jadi wuduknya batal. Wuduk batal itulah yang membatalkan sembahyang, bukan tidur yang membatalkan sembahyang. Tidur tasyahud awal, papan rapat di lantai, dia tidak membatalkan sembahyang. Tapi bila diberi tegak, imam sudah rakaat, makmum ni muafiq ke makmum ni masbuk? Itu khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Wallahu alam. Ni jadi panjang sikit lah, dekat-dekat dengan 50 minit, sebab nak selesai tahun lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.